What's up guys? Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Sihat ke? Alhamdulillah. So, saya tak nak membuang masa. Hari ini kita akan berkongsi tentang cara-cara untuk mengamalkan gaya hidup sihat semasa pandemik COVID-19. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan mengenai 3 kes yang disahkan dijangkiti 2019 novel coronavirus atau 2019 and COVID dalam kalangan konteks rapat dengan izin close contact dia kepada 2 kes yang merupakan bapa dan anak yang terdahulunya disahkan dijangkiti penyakit yang sama oleh Kementerian Kesihatan COVID-19. Dah biasa dah kita dengar pasal COVID-19 ni. So dah lama kita kuarantin kat rumah, duduk kat rumah, tak ada buat apa, dah confirm kerja, asyik makan je. Yang aktiviti riadah pun tak boleh nak buat. So korang mesti ada cara ataupun amalan untuk korang ni sentiasa sihat dalam dan luaran. So di sini rakan-rakan saya akan berkongsi cara-caranya, iaitu kita ada tips untuk penjagaan kesihatan, makanan berkhasiat dan pelbagai lagi. So without wasting any time, jom kita tengok diorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Pada hari ini saya akan berkongsi sedikit tentang amalan gaya hidup sihat semasa musim pandemik COVID-19. Apakah amalan gaya hidup sihat semasa pandemik COVID-19 yang dapat kita praktikkan? Yang pertama ialah mengamalkan makanan yang sihat dan seimbang. Pemakanan yang sihat dan seimbang haruslah mengandungi protein, vitamin, karbohidrat, lemak dan garam. Dengan cara mengamalkan pemakanan yang seimbang dan sihat, ia akan membantu tubuh kita mendapat nutrisi yang secukupnya. Bila tubuh kita mendapat nutrisi yang cukup, akan memudahkan kita untuk melakukan aktiviti seharian lebih cergas, lebih produktif dan banyak lagi kebaikan. Seterusnya ialah dengan tidak merokok. Kita semua tahu merokok tidak bagus, tidak elok untuk tubuh badan kita. Kita akan dapat pelbagai jenis penyakit, pelbagai jenis kanser dan banyak lagi. Melakukan aktiviti fizikal. Antara aktiviti fizikal yang dapat kita lakukan semasa musim pandemik ini, berbasikal, berjoging, bermain badminton ataupun bersenam aerobik. Dengan melakukan aktiviti fizikal ni, kita akan berpeluh, lebih cergas, lebih bertenaga. Seterusnya ialah dengan cara menangani stres. Stres haruslah dijalani, ditangani dengan cara yang betul. Jika kita stres, kita boleh cuba mencari aktiviti atau membuat aktiviti yang kita suka seperti bercucuk tanam, membaca buku, mendengar lagu ataupun kita boleh meluahkan apa yang kita rasa kepada orang yang kita percaya. So, kita taklah terlalu stres. Di musim pandemik ini, kita digalakkan untuk menjalani pemeriksaan kesihatan secara berkala. Ini untuk memastikan kesihatan kita berada pada tahap optimum dan yang terbaik. Pemeriksaan kesihatan boleh dilakukan sama ada di hospital atau klinik kerajaan maupun swasta. Kita perlulah mendapatkan tarikh temujanji secara dalam talian sebelum hadir untuk mendapatkan rawatan mengikut tarikh yang diberi. Pastikan sentiasa memakai topeng muka dan menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter dengan individu atau pesakit lain. Nampaknya masih banyak kekeliruan yang timbul akan kefahaman tentang pembukaan sektor sukan dan rekreasi
yang dibenarkan Majlis Kehormatan Negara MKN ketika ini. Ini kerana kebenaran aktiviti sukan pasca Perintah Kawalan Pergerakan PKP pertama tahun lalu cukup berbeza. Salah satu cara untuk mengamalkan gaya hidup sihat ketika pandemik adalah dengan melakukan aktiviti fizikal ringan. Aktiviti fizikal ringan ni merangkumi semua pergerakan badan yang menggunakan tenaga dalam kehidupan seharian, macam bekerja, berekreasi, bersenam, bersukan. Hidup yang tak aktif boleh mengakibatkan gemuk, badan meningkat, boleh meningkatkan risiko mendapat penyakit juga seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi, diabetes dan sakit sendi. Untuk mengurangkan penyakit-penyakit ini, daripada tekanan kita buat aktiviti ringan. Sekurang-kurangnya 15 minit satu hari. Contoh-contoh aktiviti yang kita boleh lakukan di rumah semasa pandemik, aktiviti yang simple saja. Contohnya, kita boleh lompat tali, push up, berlari-lari kecil, naik turun tangga, paling simple dekat rumah. Tak pun, kita berjalan kaki sekeliling rumah, ambil step kecil-kecil je hanya untuk sendi kita agar berjalan. Lepas tu, sekarang paling ramai orang buat berkebun. Berkebun boleh mengeluarkan peluh. Lepas tu, senanglah kita nak buat aktiviti tu di sekeliling rumah kita. Selain daripada tu, paling senang juga nak buat. Sekarang, banyak dekat TikTok, orang menari, aerobik. Semua benda tu berhasil orang kata. Daripada yang gemuk menjadi kurus, orang yang tak sihat pun sihat. Tapi yang penting keinginan kita sendiri. Assalamualaikum guys. Hari ini saya akan menceritakan sedikit tentang cara-cara amalan gaya hidup sihat untuk kita mengamalkan setiap harian kita. Apa yang kita tahu, hari ini di Malaysia mempunyai banyak sangat kes yang obesiti. Jadi sebagai warga negara Malaysia, kita seharusnya mengamalkan gaya hidup sihat untuk mengekalkan tahap kesihatan badan kita untuk mengelak daripada obesiti. Okey, sebagai contoh, amalkan gaya hidup sihat kita pertama. Okey, kunci untuk hidup sihat, kita memerlukan makanan yang sihat, tidak merokok. Yang penting lakukan aktiviti fizikal ya setiap hari semampu yang boleh je. Okey. Seterusnya, kita harus belajar untuk menangani stres. Okey, antara faedah-faedah cara hidup sihat. Satu, untuk meningkatkan jangka hayat dan status kesihatan anda. Kedua, mengurangkan risiko anda untuk mendapatkan pelbagai penyakit sebagai contoh diabetes, serangan jantung, stroke ataupun angin ahma. Okey, tekanan darah tinggi atau kanser, itu yang selalu berlaku dekat warga negara kita ya. Okey, seterusnya membuat anda kelihatan dan berasa lebih baik. Okey, seterusnya membolehkan anda memiliki stamina yang lebih baik dan keupayaan lebih untuk menikmati kehidupan. So, kita harus menjadikan anda lebih produktif sama ada di rumah atau di tempat kerja. Okey, seterusnya kita harus memakan makanan secara sihat. Okey, sebagai contoh, kita harusnya menikmati pelbagai jenis makanan. Okey, antaranya kita seharusnya memakan 3 kali sehari. Okey, sehari, iaitu sarapan pagi, tengah hari dan makan malam. Okey, pilih makanan harian berasaskan piramid makanan. Okey, pilih makanan yang berkurang gula, garam atau lemak. Okey, sebagai contoh, di piramid makanan yang pertama kita harus memilih bijirin ataupun produk atau ubi. Okey, seterusnya kita seharusnya memakai sayur-sayuran dan yang lebih baik untuk kita makan buah-buahan. Okey, terima kasih.